Fatabayyanu, maka telitilah, bertindaklah secara berhati-hati, jangan sembrono, jangan ikut emosi, jangan hentam ikut suka, tidak. Fatabayyanu, selidikilah siapa depan kamu tu, betul-betul musuh ke ataupun dia orang Islam sama dengan kamu. Dalam ayat ni, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Kes tadi, penduduk asal kampung tu bagi salam pada mereka. Teguran Allah kepada mereka, jangan kamu katakan kepada orang yang ucapkan salam kepadamu itu, kamu ni bukan seorang mukmin pun, lalu kamu membunuh dia. Kamu boleh andai dia macam-macam, dia musuh, nak elak daripada kamu, bunuh dia apa semua, dia menyembunyikan kekufuran dan sebagainya, pelbagai macam andaian tak boleh dibuat. Tapi sekarang ini dia bagi salam pada kamu, soalnya kamu telah bunuh dia. Bunuh pula tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, dengan tujuan untuk mencari harta kehidupan di dunia. Sebab kamu nampak dia ada pedang, kamu nampak dia ada baju perang yang hebat, kamu nampak dia ada kuda tunggangan, atas kuda tunggangan tu pula ada harta-harta lagi. Sebab kamu nampak itu, kamu bunuh dia. Cuba yang limpas depan kamu tu orang tua miskin, mungkin kamu tak bunuh. Ini templakan daripada Allah Ta'ala, memperingatkan umat Islam, tentera-tentera di kalangan sahabat dan juga tentera-tentera Islam sekarang ini. Kemudian disebutkan di situ, fa'indallahi maghanimu katsirah, sesungguhnya di sisi Allah ada lagi harta yang amat banyak. Kadzalika kuntum min qabl, begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Famannallahu alaikum fatabayyanu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya ke atasmu, maka telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tanpa usul periksa membunuh orang yang beri salam kepada mereka. Sedangkan memberi salam tadi kita sebut dia adalah parameter keimanan dari sudut ucapan lisan. So kalau orang itu boleh memberikan salam, membudayakan salam dalam hidup dia, tuan-tuan, maka kita kena layan dia sebagai seorang Islam. Ada hak yang perlu kita tunaikan. Ucapan salam tadi adalah sunat sahaja, kan? Tapi menjawab salam itu hukum dia wajib. Kerana itu dalam sunnah Nabi SAW, dalam perbahasan bab salam ini sahaja, Nabi menitik beratkan beberapa adab dan juga tata cara bila berhadapan dengan orang yang memberi salam. Ayat Quran sebut, iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu disapa dengan ucapan salam, maka jawablah bi ahsana minha, dengan lebih baik daripada ucapan salam yang diberi tadi. Kalau tak boleh jawab lebih baik, jawablah sama padan dengan yang diberi. Bila begitu, dalam satu peristiwa, Nabi duduk dengan para sahabat dalam satu majlis. Tiba-tiba datang satu orang sahabat masuk ke majlis tu. Assalamualaikum. Nabi duduk bersama-sama dengan geng sahabat yang lain. Nabi kata asyarah, 10. Sahabat dengan apa Rasulullah sebut 10 ni? Kan, tak pernah Nabi sebut 10 ni. Kan? Kemudian datang pula satu orang yang kedua, sahabat kedua pula datang masuk majlis tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Dia tambah warahmatullahi. Sahabat yang duduk sebelah Nabi dengar isyrun, 20 pula. Tadi 10, yang ni masuk 20. Masuk sahabat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah wabarakatuh. Sahabat tadi dengar salasun, Nabi kata 30. Jadi sahabat ni mula dia tak boleh nak ni dah. Dia pun tanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah tadi kau sebut 10,
ni kau sebut 20, kau sebut 30. Nabi kata itulah nilaian pahala bagi salam, ucapan salam yang diucapkan oleh sahabat-sahabat. Punya salam kita tuan ada poin-poin yang tersendiri, ada value dia. Bukan sekadar kita cakap nak tunjuk adab, nak tunjuk baik, tak kan? Kita ni kadang-kadang bagi salam pilih-pilih juga. Pada beliau-beliau yang bakal lipat mentua saja kita bagi salam, ataupun pada bakal mama mertua saja apa? Beliau-beliaunya tak ada hari bagi salam kan? Itu salah kita. Kita tidak melihat salam itu sebagai punca dan sumber untuk memperolehi pahala. Rupanya bagi salam ini, kalau kita sebut setakat Assalamualaikum, Assalamualaikum, takat tu saja 10 pahala. Lebih sikit tambah warahmatullah, nak lebih lagi wabarakatuh, nak lebih lagi wa maghfiratuh, nak lebih lagi waridwan. Bisa saja untuk kita bagi salam, mencipta pahala yang banyak. Tapi ingat, yang wajib jawab ni orang yang dengar. Kita boleh bagi salam sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. 50 bagi kita bagi. 50 bagi. Yang sengsara kawan yang nak jawab. Sebab ayat Quran kata kau kena jawab lebih baik daripada yang dia bagi. Nah, dia dah bagi sampai 50, takkan kita nak jawab Waalaikumsalam saja ni? Mana adab kita? Mana akhlak kita? Mana nilai keimanan kita? Itu tidak. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Ya, itu dalam peribahasa Melayu. Dalam akhlak Islam, orang bagi salam padamu lebih, kita kena jawab lebih baik daripada yang dia bagi. Sekarang ni dia bagi sampai 50, kita nak jawab apa? Kita sepatutnya kena bagi 60, 70 dengan dia. Jadi kalau tak boleh, bagi salam setakat yang dia bagi. Jadi kalau contoh, tadi saya mula bagi salam pada tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka tuan-tuan boleh jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu telah capai KPI yang Quran suruh. Fahayyu bi ahsana minha, lebih baik daripada yang diberi. Kalau tak boleh, setakat yang saya sampaikan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab saya bagi tadi setakat warahmatullahi, setakat warahmatullahi kan? Jadi kalau orang tadi bagi sampai 50, tuan-tuan jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Sama juga dengan dia bagi. Ini adab Islam aja. Sebab tadi jangan pandang kecil kepada sunnah-sunnah ini, sebab dia merupakan perkara yang menjadi kayu ukur tahap keimanan kita. Sebab itu nak main Facebook ke, nak main mesej ke apakah, tulis salam tu biar betul. Ya, nak tulis awal starting mesej ataupun FB tu, tulis salam tu biar betul. Ni kadang-kadang aslam tu okey sikit lah. Asko AS, lepas tu K huruf besar lagi kan. Ada yang semiko, tak tahu macam mana semiko. Ada yang apa gitu kan? Mekom pun ada, mekom, MEKOM, mekom. Aduh kan? Apa lagi? Jadi kalau nak tulis banyak, dia kata Ustaz, kalau aku tulis banyak, mesej dibilang 180 huruf saja Ustaz. Dia 180 aksara. Kalau aku mau tulis ASSE LAMUAI bilang banyak huruf tu rugi, lagi pun penat mau tulis. Ya, kalau begitu baik, tulis yang ringkas, tulislah salam. 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 Jangan terserah tulis SALEM pula. SELEM to seller high country. Tu rokok sudah itu. Berapa ringgit sudah itu Kalau hijau dulu kotak, kalau hijau sekarang nak tahu kalau apa. Nanti beliau tu pun mau jawab apa sudah? Seller. Takkan mau jawab Dunhill. Takkan mau jawab Marlboro Ini melampau ini. Kan? Sebab salah hijau. Jangan pula tulis ringkas lagi SLM.
SLM pun tak tahu apa maksud. Kan? Tulis biar penuh lah. SALM. Itu adab beri salam. Setidak-tidaknya dalam Facebook kita, dalam Twitter kita, dalam mesej kita, beri salam. Jadi sebab kita tekankan perkara ini tuan-tuan, kerana dia merupakan kayu ukur terhadap keimanan kita dari sudut lidah, dari sudut ucapan. Dan walaupun memberi salam itu sunat, ada ketika tertentu salam yang sunat itu bisa jadi makruh kalau tidak ngam pada waktu dia. Sebab itu kita sebut ya, nak buat sunnah ni mesti tengok pada masa dan ketika dia. Waktu kawan tengah makan pula makan ikan baulu tuan-tuan, ikan baulu bakar, cicah sambal tomat. Kan? Bila makan baulu ni bergaduh lagi dengan tulang baulu. Itu masalah ikan baulu ni. Kalau ikan biasa nak bergaduh kita sama tulang dia. Kan baru ikan tu tidak direntak bah. Jadi isi sama tulang tu bercampur sudah. Baru itu yang sedap. Dia tengah sibuk dengan tulang, dengan ada yang terlekat sudah di sini, mau kempal nasi kasih makan. Tiba-tiba member, Assalamualaikum bro. Macam mana dia? Mau jawab salam ke? Mau makan? Mau telan ke? Apa cerita sekarang? Air pula nada. Kita telah sibukkan dia dengan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kalau member tengah makan, dia makan. Al-mashghulu la yushghal. Kaedah fiqh sebut, orang yang sedang sibuk jangan disibukkan dengan tugas ataupun tanggungjawab yang lain. Dia sedang sibuk dengan tulang baulu dia itu, dia sedang sibuk dengan nasi dia, jangan kau sibuk pula dengan wajib menjawab salam. Kasih dia relax dulu. Pas ni baru bagi salam. Sama juga member dalam jamban, member dalam tandas, dia sedang sibuk dengan kerja dia, jangan disibukkan jawab salam kita. Al-mashghulu, orang yang sedang sibuk jangan disibukkan. Itu kaedah fiqh tu, penting untuk diingat. Jadi benda yang sunat itu bisa jadi makruh kalau tidak kena pada waktu dan ketika. Boleh jadi haram tuan-tuan. Boleh jadi haram. Bila orang mempermain-mainkan ucapan salam yang asalnya sunat tadi, bisa jadi haram. Contoh, belia-belia yang duduk tepi jalan, yang geng-geng bambungan ini melepak sini, Assalamualaikum, tengok cikong lalu, cewek lalu, Assalamualaikum, dia nak jawab berdosa kita. Siap ugut lagi budak tu kan? Yang dia urat tu pun budak yang bukan budak yang dia tahu budak pakai tudung baik, pakai menutup aurat, itu yang dia suka cari kacau kan. Yang celedak-celedak tu dia pun tak minat kan. Dia cari yang baik juga kan. Jadi kadang-kadang diancam budak-budak yang bagus ini, Assalamualaikum, dia tak jawab berdosa. Jadi macam mana? Budak ni berfikir sambil melangkah tu, nak jawab tak jawab, nak jawab tak jawab salam. Sudah hukum ketika itu tak perlu jawab, tak perlu wujud salam yang demikian. Kerana apa? Kerana yang bagi salam itu bukan tujuan dia untuk meninggikan syiar salam, tapi dia tujuan dia untuk mempermain-mainkan ucapan salam yang sangat tinggi kedudukan dia dalam agama. Itu. Kemudian, ini saya pergi sebuah masjid. Saya pergi sebuah masjid, datang lepas ada satu majlis tu perasmian ceramah dan sebagainya. Lepas daripada tu datang satu imam dia. Ustaz, boleh tanya sikit dah. Saya tanya apa masalah? Dia tanya, Pak Ustaz, pengurusi kami itu asal bagi salam dalam masjid ni, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam satu Malaysia. Kata apa hal pula ni kata? Tak lah Ustaz, yang aku faham salam satu Malaysia ni, dia bilang salam satu Malaysia ni satu ucapan salam yang kita bagi kepada masyarakat Malaysia yang majmuk. Bila majmuk, maksudnya dalam tu depan kita tu ada Cina, depan kita tu ada India, depan kita tu ada orang bukan Islam, Ibad, Bidayah kan, apa suku-suku yang lain lah yang bukan Islam bercampur. Jadi untuk orang Islam bagi salam, dan untuk yang lain salam satu Malaysia.
Dia kata saya faham begitu. Saya pun fikir betul juga lah, betul, satu Malaysia. Jadi sekarang ni apa masalah? Masalah sekarang Ustaz, dalam masjid ni mana ada orang lain? Dalam masjid kita ini mana ada orang Cina, mana ada orang India? Yang ada tu semua, kalau ada Cina, India pun yang memang Islam sudah lah. Dia orang tak ada pun dalam majlis kita. Semua yang datang ni Islam, bukan non-Muslim. Jadi apa perlu salam satu Malaysia tu diucapkan dalam masjid? Saya kata kita pandai. Kan? Saya kata kita pandai. Saya pun tak pernah fikir bab itu. Dia boleh apa analisis keadaan. Saya kata betul lah yang kita kata tu betul. Kan? Jadi kita yang jawab ni tuan-tuan mau jawab apa pula? Waalaikumsalam, salam. Satu apa pula? Kan? Sebab ucapan salam tu kena jawab tu. Kan? Jadi sebetulnya berilah salam, tapi tidak perlu untuk dalam masjid, tak perlulah satu Malaysia. Tapi luar masjid ya silakan. Dan bila kita berhadapan dengan audiens yang bukan seagama dengan kita, kita nak appreciate, hargai kedatangan dia ke majlis kita, ya kita beri. Kan? Tapi dalam ucapan dalam masjid, rumah ibadah Allah ni cukup sempurna sudah dengan memberi salam yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Itu. Baik. Sikit lagi. Dan yang ketiga, parameter yang boleh kita ukur untuk melihat sejauh mana keimanan seseorang hamba Allah ini. Nak tengok keimanan kita dari sudut akli, dari sudut akal tuan-tuan, ialah kita boleh menguji sisi pengetahuan seseorang itu untuk mengetahui keimanan dia berdasarkan apa yang dia tahu tentang konsep ketuhanan, apa yang dia tahu tentang Allah, apa yang dia boleh ceritakan tentang Rasul, tentang syurga dan neraka, persoalan-persoalan asas keimanan. Bila kita tanya dia, dia boleh jawab. Maka itu kita dapat lihat nilai iman yang lahir daripada pemikiran dan juga akalnya. Sebagai contoh, Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam datang dengan membawa seorang budak wanita hamba berkulit hitam lagi. Dia bawa hamba wanita ni jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bawa hamba perempuan ni depan Nabi, Nabi tengok budak perempuan ni, maka Nabi nak tengok, Nabi nak test budak ni beriman dari sudut akal dia macam mana. Nabi tanya pada budak perempuan ni, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sekarang ni Allah di mana? Bila hamba ni tuan-tuan, dia bukan pendidikan tinggi. Dia bukan belajar pasti, bukan belajar sekolah rendah sampai darjah 6, bukan belajar sampai tingkatan 6 ke SPM ke, tak ada. Dia hamba, mana ada sekolah secara formal. Tapi Nabi tanya satu soalan dari sudut sisi pengetahuan. Di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Budak ni pun jawab cara tak belajar lah. Dia kata Tuhan tu di langit. Dia tunjuk, sambil dia cakap Tuhan tu di langit, dia tunjuk atas. Kemudian Nabi tanya lagi, "Man ana?" Siapakah aku ni? Bila Nabi tanya kepada budak perempuan hamba yang berkulit hitam tadi, "Siapa aku?" Dia jawab, "Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah kepada kami, wahai Muhammad." Pendek jawapannya, Rasulullah. Bila begitu Nabi sebut kepada Muawiyah bin Al-Hakam, "Wahai Muawiyah, hamba ini hamba yang baik, bagus engkau merdekakan dia, kerana dia seorang perempuan yang mukminah. Tak payahlah kau bebankan dia, sempitkan hidup dia menjadi hamba. Ini perempuan yang baik, dia seorang wanita mukminah yang salihah, dia telah beriman kepada Allah, engkau bebaskanlah dia, wahai Muawiyah." Akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam pun bebaskan budak perempuan. Artinya boleh diukur berdasarkan pengetahuan. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam satu perjalanan dia di sebuah padang pasir, tiba-tiba dia ketemu dengan seorang budak pengembala kambing. Jadi ada bagaimana seorang pemimpin Islam yang hebat
mampu menghidupkan suasana ubudiyah, suasana perhambaan diri kepada Allah yang cukup kuat. Maka Saidina Umar nak test berjaya ke tidak strategi dia ini untuk mewujudkan rasa perhambaan yang tinggi pada seluruh rakyat jelata dia. Dia tidak test kepada orang-orang yang terpelajar, dia saja test pada peringkat masyarakat marhain, masyarakat bawah. Pergi tengah-tengah padang pasir, jauh daripada penempatan orang, jumpa satu budak yang kerja dia gembala kambing. Sambil dia gembala, dia kira kambing dah cukup, lepas tu dia buat kerja dia lah. Saidina Muhammad pergi dekat dengan dia, wahai anak muda, bolehkah bincang sikit? Dia kata, apa tuan? Beginilah, kau tolong jualkan satu ekor kambing tuanmu itu kepadaku. Nak test. Kau tolong jual satu ekor cukuplah. Aku bagi duit. Duit tu kau ambil, buat belanja. Kesian tengok kau ni pakai tak cukup, makan tak sempurna, kan? Kau bagi pada aku kambing yang paling bagus, aku bagi harga baik punya. Duit tu kau simpan. Kalau bos tanya macam mana tuan, kau hotel lah macam mana, kan? Kau kasih tahulah makan serigala ke hilang, pandai-pandai kau lah. Lagipun dia mana tahu kau satu orang saja di sini, kau dengan aku saja Umar nak test, kan? Tuan-tuan, apa jawab anak muda ini, gembala kambing ini? Dia bilang, tuan, walaupun Umar tidak tahu apa yang aku buat ini, walaupun tuan aku tidak tahu apa yang aku boleh rahsiakan cerita ini, tapi Tuhan Umar dan tuan aku tetap mengetahui segala-galanya. Dia tak tahu yang depan itu Umar, kan? Dia rasa dia Umar pun bukan dia pakai baju dan niptik tulis Umar ke apa ke. Zaman kita ialah ada niptik apa semua, kan, ada lambang apa semua, kan? Jadi kita tahulah ada escort lagi. Ni mana ada escort apa. Jadi dia pun pergi. Dia kata, kalau Tuhan Umar, kalau Umar tu tak tahu, tapi Tuhan Umar, yakni Allah lah Tuhan Umar, Allah tetap tahu apa yang aku buat pada hari ini. Saidina Umar tertunduk tuan. Dia kata, budak ni budak baik. Dia balik ke bandar, dia cari siapa pemilik budak ini, siapa tuan punya dia. Dia pergi jumpa tuan tu, sekarang aku nak beli hamba kamu, kau letak berapa harga, aku sanggup bayar. Tujuan Umar